adalah 057390. Saya merupakan pelajar Diploma Teknologi Maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashimah binti Rosni, nombor matrik 057446. Saya dari Diploma Teknologi Maklumat, Fakulti Informatik dan Komputeran. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Adriana Balkis binti Ali, nombor matrik 057376 daripada Program Diploma Teknologi Maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimah Suha binti Asmawi, nombor matrik 057490 dari Diploma Teknologi Maklumat. Hari ini saya akan bercerita sikit tentang sinopsis cerita Kasihku Untukmu. Kisah ni, cerita ni berkisahkan tentang 3 orang adik-beradik, iaitu Salina, Syafia dan Aqwa. Salina ni merupakan anak sulung dalam keluarganya, manakala Syafia anak yang kedua dan Aqwa merupakan anak yang bongsu. Puan Hasnah iaitu ibu mereka merupakan seorang suri rumah yang tidak bekerja. Salina ni seorang guru sekolah rendah. Perwatakan Salina ni merupakan seorang yang lembut, yang sopan, yang hormat kepada ibunya. Berbeza dengan Syafia, anak yang kedua. Anak yang kedua ni, Syafia ni seorang yang sombong, belagak. Memang kontra lah sikap dia dengan kakaknya. Aqwa ni macam biasalah, adik bongsu, seorang yang menurut sahaja. Salina ni merupakan ketua keluarga tersebut setelah kematian ayah mereka. Ayah mereka meninggal kerana kemalangan ketika pulang dari bekerja. Nak dijadikan cerita, suatu hari ni Salina pergi ke Universiti Syafia. Nak tengok dia lah, sebab selama cuti 2 minggu semester tu Syafia tak balik. Sebab dia cakap nak belajar kawan-kawan. Walhal masa tu dia gunakan untuk berfoya dengan kawan-kawan dia. Jadi Salina ni pergi universiti dia nak jumpa dengan dia lah. Jadi bila dia sampai dekat hostel tu, dia tanya pakcik jaga, dia tanya, tapi pakcik jaga tu cakap semua pelajar kena balik sebab cuti semester. Jadi hostel tu kena kosongkan. Jadi macam Salina macam pelik. Tapi bila dia call adik dia telefon Syafia ni, Syafia cakap dia tidur rumah kawan dia sebab nak belajar. Salina cakap tak apalah. So dia balik. Jadi dia balik lah. Bila dia balik tu dekat dengan stesen bas, dia macam sekeliling dia tu berputar. Dengan sekelip mata je dia pengsan. Dia sedar-sedar je dia dalam wad dah. Jadi dia macam pelik lah kenapa dia ada dalam wad. Jadi doktor datang bagi tahu, cek dia apa semua, doktor bagi tahu dia disahkan menghidap bara. Tahap 4 lah. Jadi Salina rasa macam terkejut. Dia macam benda yang dia tak sangka jadi kat dia. Jadi dia rahsiakan benda tu. Dia balik kampung pun dia buat diam je. Jadi nak dijadikan satu cerita, tiba-tiba satu hari ni Salina ni tak sedar diri. Tiba-tiba tak sedar diri. Aqwa kejut tu nak solat subuh, tak sedar diri. Jadi Aqwa dengan ibu dia bawa dia ke hospital. Doktor bagi tahu benda penyakit yang dialami oleh Salina. Ibu dia hampir rebah. Jadi bila ibu dia tahu, jadi ibu dia lebih prihatin lah dekat kakak dia ni. Jadi kakak dia ni cakap jangan bagi tahu adik-adik yang lain. Dia tak nak. Dia nak biar dia je tanggung derita tu. Jadi ibu dia macam ikut sajalah kata anak dia. Macam tu. Nak dijadikan cerita, dia kena tangkap polis sebab dia kena tangkap sebab dia ada terlibat dengan pengedaran dadah di kalangan pelajar universiti. Jadi bila pihak polis telefon Puan Hasnah ni, Puan Hasnah ni terkejut. Macam kenapa anak aku macam ni macam tu. Sebab dia tak sangka anak dia macam tu. Jadi dia memang hampir rebah lah masa terima berita tu. Jadi Salina ni dia lah yang pergi kepada polis tu untuk ikat jamin si Syafia ni. Jadi bila balik je kat rumah, tak sempat nak naik rumah. Mak dia Puan Hasnah ni tampar pipi Syafia. Jadi Syafia pun ambil beg terus lari daripada rumah. Jadi si Salina ni
Walaupun badan dia lemah, dia masih lagi kejar adik dia. Sampai je dekat depan warung orang kampung tu, Syafia ni tak nampak ada kereta lalu. Jadi kereta tu laju, jadi Syafia ni lintas je. Yang Salina ni nampak. Jadi Salina macam tak fikir apa dah. Dia pun tolak je Syafia tu ke tengah jalan. Dia yang kena langgar. Bila kena langgar tu dulu tak sedar diri. Jadi si Salina ni cedera teruk. Syafia ni tak cedera sikit je lah. Si Salina ni lah yang teruk. Sebab yelah keadaan dia pun dah lemah. Dan lepas tu dia accident pula kan. Memang lagi teruk lah. Lepas tu si Syafia ni doktor sahkan buah pinggang dia gagal berfungsi sebab rosak. Jadi doktor cakap kalau dia nak sihat seperti sedia kala, dia kena buat pemindahan buah pinggang. Bila dia pergi tengok si Salina ni dia tulis lah biar ambil je buah pinggang dia. Sebabnya lagipun dia pun dah tak lama. Jadi ambil je lah buah pinggang dia sebagai ganti. Macam tu. Jadi pembedahan tu berjaya. Jadi si Salina ni lagilah teruk keadaan dia bila dah macam tu. Jadi si Salina ni diletakkan dalam wad khas. Manakala si Syafia ni diletakkan dalam wad biasa lah. Jadi nak dijadikan cerita, si Salina ni meninggal. Tapi Salina ni meninggal di samping ibu dan adik dia lah. Jadi disempatlah bagi surat ke Aqua. Jadi bila meninggal tu, ibu dia tak bagi tahu pun si Syafia ni. Sebab Syafia ni masih lagi baru lepas pembedahan, tak sihat sangat. Jadi dia tak nak ganggu perkembangan kesihatan dia. Jadi si Puan Hasnah ni senyap je, macam buat tak tahu je macam tu. Lepas tu bila Syafia dah keluar wad, barulah ibu dia cerita yang kakak yang dah meninggal, Salina dah meninggal. Jadi Syafia macam tak boleh terima lah. Dia pergi, Aqua ni bawa Syafia ni ke kubur kakak dia. Jadi Syafia ni meratap lah dekat kubur kakak dia. Selepas seminggu, lebih kurang seminggu kematian Salina ni, Aqua baca surat tu. Jadi Aqua baca surat yang kakak dia bagi ni, arwah kakak dia bagi, arwah Salina bagi. Salina ni tulis lah suruh Syafia ni jadi anak yang baik, Aqua jadi anak yang baik, jaga ibu diorang, belajar rajin-rajin. Dia nak tengok, dia nak Syafia ni jadi pelajar terbaik dalam universiti. Aqua pun dia nak jadi murid yang cemerlang. Jadi lebih kurang 10 tahun kemudian Syafia ni dinobatkan sebagai pelajar terbaik di universiti dia. Dia dapat anugerah dekan. Aqua pula dah melanjutkan pelajaran ke luar negara, belajar dalam kos engineering ataupun jurutera. Jadi bila hari konvo Syafia ni, jadi lepas dia habis convocation tu, si Syafia ni bawa lah ijazah yang didapat tu, anugerah yang didapat tu dekat kubur kakak dia. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang konsep dan tema cerita ini. Konsep dan tema cerita ini adalah berkaitan tentang kekeluargaan, di mana diceritakan dalam cerita ini pengorbanan seorang kakak iaitu Salina yang sanggup berkorban demi ibu dan adik-adiknya iaitu Syafia dan Aqua. Yang pertama, pengorbanan Salina yang sanggup memenuhi kehendak adiknya iaitu Syafia yang sering meminta wang daripadanya berbanding membeli ubat-ubatan kerana terpaksa mencatatkan wangnya agar cukup untuk keluarganya sendiri. Selain itu, Aqua iaitu adik bongsu kepada keluarga itu yang sanggup mengambil upah bekerja di kedai runcit di dalam kampungnya untuk perbelanjaan hariannya. Ini kerana dia mahu meringankan beban kakaknya yang selalu menghabiskan duit kepada keluarganya sendiri.
Seterusnya, ketika mana Salina mendapat berita tentang Syafia yang ditahan kerana sindiket penyebaran dadah di universiti, dia terus ke balai polis dan membayar jaminan sebanyak RM2,000. Akhir sekali, sewaktu Syafia berlari keluar dari rumah selepas ibunya bertindak menampar mukanya apabila mendapat berita tentang Syafia ditahan akibat sindiket penyebaran dadah, Salina mengejar dari belakang walaupun dirinya berasa lelah kerana keadaan dirinya yang bukan seperti dahulu. Ketika Syafia hendak melintas jalan, dia tidak sedar akan lori yang memecut laju dan dia melintas tanpa melihat kiri dan kanan. Tanpa ragu-ragu, Syafia terus menolak adiknya dan akhirnya dia dilanggar oleh lori tersebut. Watak antagonis yang terdapat dalam cerita ini adalah Syafia. Watak protagonis yang pertama ialah Salina. Salina merupakan anak sulung dalam keluarganya, menjadi ketua keluarga selepas kematian ayahnya dengan menyara dua orang adiknya yang masih belajar bersama ibunya. Ia bekerja sebagai seorang guru sekolah rendah. Sikap yang pertama terdapat pada Salina ialah bertanggungjawab. Sebagai contoh, mengambil tanggungjawab sebagai seorang anak sulung selepas pemergian ayahnya dengan menyara ahli keluarganya yang lain. Sikap yang kedua ialah prihatin. Sebagai contoh, ia menelefon adiknya Syafia ketika mendapat tahu bahawa tiada pelajar yang tinggal di hostel untuk memastikan keadaan adiknya baik-baik sahaja. Watak protagonis yang kedua ialah Puan Hasnah, iaitu merupakan seorang balu yang kehilangan suami setelah terlibat dalam kemalangan jalan raya. Dia juga merupakan seorang suri rumah tangga. Antara sikap-sikap yang terdapat pada Puan Hasnah yang pertama ialah tabah. Sebagai contoh, Puan Hasnah tabah mengharungi kehidupan yang penuh dengan onak duri setelah kehilangan suaminya. Sifat yang kedua ialah prihatin dan sayang akan anak-anaknya. Puan Hasnah prihatin dan sayang akan anak-anaknya. Sebagai contoh, hanya membenarkan anaknya itu Syafia tinggal di hostel dan menasihati anaknya agar menjaga diri. Watak yang ketiga bagi watak protagonis ialah Aqwam, iaitu merupakan seorang murid tingkatan 4 dan juga merupakan anak bongsu dari keluarga itu. Antara sikap yang terdapat pada Aqwam yang pertama ialah berdikari. Sebagai contoh, ia mengambil upah bekerja di kedai runcit dan uang daripada hasil pekerjaannya itu diletakkan di dalam tabung dan separuhnya dijadikan sebagai uang untuk persekolahannya. Watak seterusnya ialah watak antagonis. Sebagai contoh ialah watak Syafia. Syafia merupakan seorang pelajar universiti dan juga merupakan seorang anak kedua dalam keluarganya. Sikap yang pertama terdapat pada Syafia ialah pentingkan diri. Sebagai contoh, Syafia hanya meminta wang kepada kakaknya dan digunakan untuk bersukaria bersama rakan-rakannya yang lain. Sikap kedua yang terdapat pada watak Syafia ialah iri hati. Sebagai contoh, Syafia iri akan kakak sulungnya dan berpendapat bahawa ibunya hanya lebih menyayangi kakak sulungnya. Sikap seterusnya pada watak Syafia ialah menepati janji. Sebagai contoh, Syafia setelah pemergian kakaknya, dia menepati janji untuk menjadi seorang pelajar cemerlang dan menjaga ibunya dengan baik. Okey, saya akan menceritakan tentang konflik cerita kisahku untukmu. Konflik yang pertama ialah wujudnya ahli keluarga yang selalu pentingkan diri sendiri. Sebagai contoh, Syafia merupakan seorang yang sombong, belagak serta tidak pernah menghormati adik-beradiknya antara satu sama lain, terutamanya Salina yang merupakan kakak sulung kepada mereka. Konflik yang kedua ialah sentiasa terdapat adik-beradik yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada. Sebagai contoh, Syafia tidak pernah cukup wang yang diberikan oleh Salina untuk Syafia kerana wang tersebut selalu disalahgunakan untuk keluar. Contohnya, Syafia menggunakan wang tersebut untuk keluar bersama-sama rakannya dan lepak sehingga memberi tekanan kepada Salina kerana selalu meminta wang kepadanya. Konflik yang ketiga ialah munculnya perasaan
iri hati antara ahli keluarga sendiri. Sebagai contoh, Safia berasa iri hati kerana ibu mereka melebihkan perhatian kepada kakak sulungnya iaitu Salina berbanding dirinya. Setiap kali berbual, ibu mereka lebih bercakap tentang Salina. Hal ini kerana Salina merupakan anak yang taat dan solehah, sentiasa sanggup melakukan apa sahaja demi menampung ahli keluarganya. Konflik yang keempat ialah terdapat perasaan suka menipu ahli keluarga sendiri. Contohnya, semasa cuti semester penggal kedua, Safia tidak pulang ke kampung kerana mahu meluangkan masa bersama rakan-rakannya, dan dia telah berbohong kepada keluarganya bahawa dia mahu meluangkan masa untuk belajar bersama rakan-rakannya di hostel. Pada suatu hari, Salina telah pergi ke hostel Safia untuk melawat Safia, tetapi pengawal keselamatan di hostel tersebut mengatakan bahawa semua pelajar di hostel tersebut telah pulang ke rumah masing-masing. Seterusnya, Salina terus menelefon Safia yang ketika itu sedang berseronok dengan rakan-rakannya. Safia memberitahu Salina bahawa dia tinggal di rumah rakannya kerana hostel perlu dikosongkan oleh pelajar, walhal pada hakikatnya dia tidak mahu pulang ke rumah.